Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Wani. Dunia nampaknya terpaksa bekejar ataupun mencari penyelesaian kepada gelombang terbaru varian Omicron. Dan negara-negara yang mempunyai keupayaan, mereka memaksa ataupun memohon kepada rakyat mereka untuk mendapatkan jab ketiga ataupun suntikan ketiga ataupun suntikan penggalak yang mampu mengurangkan severity ataupun mangsa yang mendapat COVID-19 tidak akan mendapat alahan ataupun peringkat yang lebih teruk. Dan sebab itu kita lihat di Amerika Syarikat, di negara-negara Eropah, di United Kingdom misalnya, kerajaan mereka mengalu-alukan ataupun menggesa rakyat mereka untuk mendapatkan dos penggalak. Dan negara kita bertuah kerana dengan kemunculan varian mutasi Omicron, kerajaan lebih awal memberikan dos penggalak kepada kelompok yang terdedah kepada risiko jangkitan, dan sekarang ini kita lihat dos penggalak sudah pun dianjakkan kepada tempoh yang lebih sela masa yang lebih pendek untuk memastikan kelompok 40 tahun ke atas dapat diberikan dos penggalak pada ketika ini. Dan kita lihat apakah keperluan sebenarnya, adakah keberkesanan dos penggalak ini benar-benar mampu mengurangkan jangkitan Omicron ataupun severity Omicron untuk mereka yang didapati jangkitan COVID-19, ataupun dos penggalak ini akan menyebabkan inequality ataupun jarak ataupun jurang negara-negara yang mampu ataupun negara yang tidak mampu untuk memberikan suntikan COVID-19 kepada rakyat mereka. Dan ini jelas bagi negara-negara dunia ketiga seperti di benua Afrika dan sebagainya, mereka yang mendapatkan suntikan COVID-19 masih di bawah 40% di kalangan populasi mereka. Sedangkan di negara maju, kumpulan anti-vaksin masih ramai yang tidak mahu menerima sebarang vaksin yang digesa oleh pihak kerajaan masing-masing. Tetapi negara kita amat bertuah. Kita menghampiri 100% kelompok dewasa sudah pun mendapat 2 dos vaksin, dan dos penggalak kita sudah pun boleh menghampiri 50% untuk kelompok dewasa pada ketika ini. Jadi untuk melihat apakah keperluan dos penggalak untuk memastikan kita dapat melawan varian-varian baru dan juga mutasi-mutasi baru termasuk Omicron COVID-19 ini. Jadi saya akan bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Syed Junid, seorang pakar kesihatan awam, pakar ekonomi dan juga pembiayaan kesihatan yang kini berada di Kuwait. Apa khabar? Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, khabar baik, Saudara Nazri. Terima kasih. Prof, dengan senario dunia dan global yang semakin orang kata pun membimbangkan dengan peningkatan penularan kebolehjangkitan varian Omicron dan impak dan juga reaksi negara masing-masing untuk berhadapan dengan gelombang yang besar ini. Jadi, apakah pandangan Prof? Adakah suntikan dos penggalak ini adalah jawapannya ataupun ada perkara lain juga perlu juga kita perhatikan? Ya, terima kasih Saudara Nazri. Pertama sekali kalau kita lihat dari segi wabak pandemik COVID-19 ini, kita berada di tahun yang ketiga sekarang ini. Dan kita tahu bahawa sejak di bulan Oktober, November dan Disember ini kita melihat peningkatan daripada varian yang baru, iaitu varian Omicron. Dan jelas sehingga sekarang hampir 60-70% daripada kes-kes baru yang ditemui di kebanyakan yang bermula di Eropah selepas daripada varian ini ditemui di Amerika, di Afrika Selatan adalah daripada jenis varian ini. Tetapi walaupun varian ini didapati mempunyai tahap keparahan yang agak rendah sedikit dibandingkan dengan varian Delta dan juga varian yang lain, namun begitu kadar infektivitinya tinggi. Jadi WHO sebagai badan yang membuat banyak keputusan mengenai vaksinasi dan juga mengenai kawalan pandemik ini, meminta supaya negara-negara di dunia ini berhati-hati apabila menangani masalah Omicron ini, kerana volume ataupun bilangan kes akan meningkat, tetapi pada masa yang sama tahap severity-nya mungkin lebih rendah dan bilangan yang perlu dimasukkan ke hospital adalah rendah. Tetapi kita harus lihat bahawa apabila varian ini walaupun dia menyerang
dengan tahap keparahan yang rendah di kalangan masyarakat umum, tetapi mereka yang mempunyai risiko yang tinggi, mempunyai risiko yang begitu besar untuk menghadapi kesulitan. Sudah pun dilaporkan beberapa kematian disebabkan oleh Omicron varian ini berlaku di beberapa di buah negara kita sendiri pun kalau tak silap sudah pun dilaporkan perkara ini berlaku. Jadi apakah booster ataupun dos penggalak ini merupakan jawapan kepada masalah ini? Sebenarnya kalau kita lihat banyak negara-negara cuba mencari jawapan kepada masalah ini, dan kita tahu bahawa berdasarkan bukti yang sedia ada daripada penemuan-penemuan di perkajian yang dilakukan di beberapa buah negara, didapati kita mempunyai peluang yang begitu tinggi untuk menangani wabak dan disebabkan oleh varian Omicron ini melalui dos penggalak. Memang kajian-kajian telah terbukti dan kita dapati bahawa 2 dos yang diberikan di peringkat awal itu, di mana tahap imuniti daripada mereka mendapat dos ini menurun selepas daripada 6 bulan. Jadi ini bermakna kita memerlukan dos penggalak, dan ini merupakan salah satu daripada usaha selain daripada usaha-usaha lain yang dilakukan seperti penjarakan sosial, pengurangan bertemu secara berkumpulan, dan juga melakukan aktiviti-aktiviti mempunyai risiko yang lebih tinggi. Jadi berdasarkan bukti, ini merupakan salah satu daripada solusi kepada mengelakkan daripada berlakunya gelombang yang keempat yang mungkin akan menyebabkan sistem kesihatan kita sekali lagi akan tercabar disebabkan oleh bilangan kes yang meningkat ini. Okey. Bagi Prof sendiri, kelompok yang bagaimana terdedah lebih parah apabila mereka dijangkiti varian Omicron, walaupun negara-negara sekarang berlumba-lumba untuk menggesa rakyat mereka untuk mendapatkan dos penggalak, tetapi bagi negara-negara yang masih di kalangan populasi mereka tidak mendapat sebarang dos, sama ada dos pertama ataupun dos kedua, itu yang membimbangkan mereka. Kerana seperti mana Prof katakan tadi, bagi mereka yang ada comorbid ataupun penyakit-penyakit yang kronik, mereka inilah yang akan terdedah lebih bahaya dengan kemunculan varian Omicron. Bagi negara kita dan juga bagi negara yang sudah mempunyai tahap vaksinasi yang tinggi, adakah ia juga masih berbahaya kepada kelompok yang mempunyai comorbid ataupun seumpama dengannya, Prof? Ya, saya berpendapat bahawa walaupun negara kita mempunyai liputan yang tinggi untuk dos pertama dan juga dos yang kedua, tetapi kita lihat bahawa Omicron ini akan memberikan kesan yang begitu besar kepada mereka yang mempunyai risiko tinggi, terutama sekali mereka yang berumur melebihi daripada 60 tahun ke atas, dan juga pengidap penyakit yang kronik seperti darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung dan sebagainya, sama seperti risiko yang ada pada mereka yang mengidap mengidap jangkitan disebabkan oleh varian-varian lain seperti varian Delta dan sebagainya. Namun begitu, ini merupakan salah satu daripada informasi atau maklumat yang kita ketahui sekarang. Sekarang kita mula mendapat maklumat yang lebih banyak, lebih detail mengenai kesan Omicron ini. Baru 3-4 bulan kita mengetahui kesannya yang dijangkakan mungkin agak rendah sedikit, tetapi WHO meminta negara supaya berhati-hati, jangan terlalu confident mengatakan Omicron ini adalah merupakan suatu virus yang mild, tapi dia bukan begitu. Mungkin kalau maklumat yang lebih terperinci mungkin dapat menunjukkan kesan-kesan yang berbeza. Tapi jelas kita tahu bahawa kemungkinan untuk menjangkiti paru-paru adalah lebih rendah dalam varian Omicron ini. Namun begitu kita banyak lagi perlu kita pelajari apakah kesannya pada masa akan datang. Jadi adalah elok kalau sekiranya kita memberikan dos penggalak ini kepada mereka yang mempunyai risiko yang tinggi. Pada masa yang sama, kita harus juga melihat kalau boleh berikan kepada sebanyak mungkin populasi yang berada sekarang ini. Jadi kalau kita turunkan umurnya sehingga ke 40 tahun ke bawah, misalnya ada negara memberikan dos penggalak ini daripada umur 18 tahun ke atas. Jadi mereka cuba untuk mendapatkan liputan yang sebaik mungkin. Memang salah satu daripada perkara yang sering dibincangkan di peringkat internasional adalah mengenai bekalan vaksin bagi negara-negara yang belum lagi mencapai 2 dos pertama, terutama sekali negara-negara di Afrika dan juga negara-negara di Amerika Selatan. Tetapi ini merupakan satu masalah yang saya rasa harus diselesaikan
oleh agensi-agensi antarabangsa yang mempunyai wibawa seperti WHO dan sebagainya. Kerana bagi negara-negara ini, misalnya negara Afrika, walaupun kita memberikan sebanyak mana vaksin kepada mereka pun, kepada negara ini, masih lagi banyak masalah dari segi infrastruktur, sistem kesihatan yang agak lemah, dan ini menyebabkan begitu sukar untuk mencapai tahap liputan yang baik. Baru-baru ini kita dipahamkan di sebuah negara, kalau tak silap saya, Nigeria, di mana mereka terpaksa menghapuskan bilangan dos vaksin yang begitu banyak disebabkan tidak mempunyai masa, tidak mempunyai infrastruktur untuk diberikan kepada kepada penduduknya dalam waktu terdekat disebabkan sistem kesihatannya agak lemah, dan pada masa yang sama kita tahu juga salah satu sebabnya vaksin yang diberi itu mempunyai expiry date yang agak pendek. Jadi WHO harus menyediakan guideline yang tertentu untuk memastikan bahawa negara-negara ini masalah ini dapat diselesaikan. Bagi negara kita seperti mana yang saudara Nazri katakan tadi, kita bernasib baik kerana kerajaan memberikan tumpuan dan juga memberikan prioriti kepada menyediakan bekalan vaksin. Jadi saya rasa kita harus mengambil peluang ini untuk mendapatkan vaksin penggalak ini atau dos penggalak ini, kerana ini merupakan salah satu dipercara bagi negara kita untuk terlepas daripada bahaya gelombang yang keempat yang mungkin berlaku kalau kita tidak lakukan sebarang tindakan. Jadi peluang ini harus kita ambil kerana kerajaan kita telah pun menyediakan peruntukan yang begitu besar dan memberikan prioriti yang tinggi. Dan seperti mana kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal di peringkat antarabangsa mempunyai tahap prioriti yang tinggi kepada vaksinasi. Kalau kita lihat vaksinasi primer kita adalah sebuah negara yang mempunyai liputan yang begitu baik untuk vaksinasi terhadap bayi dan sebagainya. Jadi sistem kesihatan kita jauh lebih mampan daripada negara lain, walaupun ada masalah apabila kita cuba menghadapi wabak di peringkat awal, tetapi kita berada dalam posisi yang lebih baik dan jangan lepaskan peluang ini dengan memberikan informasi-informasi yang salah dan juga dipengaruhi oleh pihak-pihak anti vaksin yang sentiasa mencari alasan untuk memberikan alasan yang tidak baik yang sehingga masyarakat terpengaruh tidak mengambil dos penggalak. Untuk rakyat kita, populasi negara kita di Malaysia, walaupun KKM sudah pun memberikan sedikit maklumat yang dikongsikan melalui portal dan juga laman media sosial mereka, bagi rakyat kebanyakan ini yang mungkin masih was-was, mungkin masih muskil, apakah sebenarnya kombinasi vaksin yang terbaik untuk digabungkan vaksin primer dan juga dos penggalak ini supaya kita mendapat liputan ataupun keberkesanan maksimum untuk menahan sebarang kemunculan varian baru termasuk Omicron dan juga varian-varian yang bermutasi selepas itu. Ya, terima kasih kerana bertanyakan soalan ini. Memang saya sering mendapat juga panggilan daripada rakan-rakan yang bertanyakan dan juga kawan-kawan yang bertanyakan tentang kombinasi vaksin ini. Jadi kebetulan juga pihak penyelidik yang terlibat dalam pakar-pakar kesihatan awam, pakar-pakar perubatan yang melakukan penyelidikan telah pun menerbitkan beberapa laporan mengenai keberkesanan daripada jenis-jenis vaksin yang boleh dikombinasikan, yang dipanggil sebagai heterologous, bermakna vaksin primernya diberikan satu jenis dan vaksin yang penggalak ini diberikan daripada jenis yang lain. Hasil di perkajian yang dilaporkan di dalam jurnal-jurnal antarabangsa seperti Lancet dan sebagainya, dia menunjukkan bahawa kita mempunyai kadar keberkesanan yang begitu tinggi kalau kita menggunakan jenis vaksin yang berbeza di antara yang dos yang pertama dan kedua dengan dos penggalak. Ini dibuktikan apabila kita menggunakan dos yang sama yang dipanggil sebagai homologous vaccination ini, di mana dos pertama, kedua dan ketiganya sama, tahap keberkesanannya cuma sekitar 50%. Berkesan juga tetapi jauh lebih rendah. Dan kalau dikombinasikan dengan vaksin yang jenis yang lain, misalnya kita menggunakan vaksin mRNA untuk dos penggalak, manakala vaksin yang lain seperti AstraZeneca dan sebagainya untuk vaksin dos pertama dan dos kedua, tahap keberkesanannya meningkat di antara 68 hingga 79%. Ini memberikan suatu angka yang begitu baik. Jadi apabila kita menggunakan
kombinasi yang heterologous ini, peluang kita untuk dilindungi daripada mendapat jangkitan dan juga kesan yang besar, negatif yang besar disebabkan oleh varian Omicron ini jauh lebih rendah. Bagi negara yang menggunakan Sinovac misalnya sebagai dos pertama dan dos yang ketiga, saya pasti apabila kita menggunakan dos penggalak, sama ada menggunakan dos mRNA ataupun vaksin daripada jenis yang lain seperti AstraZeneca, maka kesannya juga akan lebih baik kalau kita cuma menggunakan dos yang sama ataupun vaksin yang sama untuk ketiga-tiga dos. Jadi bukti sudah ada, dan kita harus ingat bahawa semua tindakan dan juga saranan dan juga guideline yang disedia oleh Kementerian Kesihatan ini bukan saja-saja dibuat begitu saja, tetapi kita berdasarkan kepada maklumat-maklumat, berdasarkan kepada evidence ataupun maklumat yang sahih yang telah pun diterbitkan, dan penyidik-penyidik yang tersohor melakukan kajian ini. Jadi saya rasa mereka yang masih lagi ragu-ragu harap membuka fikiran dan juga mendapat maklumat yang tepat daripada pakar-pakar. Kita tidak mahu mereka mendapat maklumat daripada mereka yang bukan pakar, yang memberikan maklumat-maklumat palsu tanpa sebarang rujukan yang sahih, dan ini akan menyebabkan ahli masyarakat kita agak keliru kalau kalau mengikut pendapat-pendapat seperti itu. Jadi jelas apabila kita menggunakan dos penggalak yang berbeda daripada dos yang pertama dan kedua, maka kesannya jauh lebih tinggi dari segi keberkesanan dibandingkan kalau kita menggunakan vaksin jenis yang sama untuk ketiga-tiga dos. Ini sudah terbukti, dan saya rasa kita harus menyediakan sistem untuk memberikan dos penggalak berdasarkan kepada maklumat ini, dan saya rasa Kementerian Kesihatan telah pun mengambil inisiatif untuk menyediakan dos penggalak ini berdasarkan kepada maklumat ini. Okey, itu persoalannya sekarang, Prof. Apabila ramai di kalangan rakyat sudah pun mendapat temu janji melalui aplikasi MySejahtera mereka, dan ketika ini apa yang mereka gusarkan adalah cadangan yang tercatat dalam temu janji adalah mereka akan mendapat dos yang sama seperti mana mereka dapat untuk dos pertama ataupun dos kedua, iaitu dos primer, dan dos penggalak juga dari jenis yang sama. Misalnya mereka mendapat AstraZeneca dalam dos pertama dan kedua, untuk dos penggalak yang akan diperoleh itu juga dari dos yang sama, iaitu AstraZeneca. Jadi adakah wajar juga pihak Kementerian Kesihatan memberikan peluang kepada populasi dewasa yang diberikan dos penggalak sekarang untuk mendapat pilihan, mendapatkan dos selain daripada dos primer mereka seperti Pfizer seumpamanya ataupun Moderna? Ya, mungkin apa yang berlaku di lapangan adalah kekurangan bekalan untuk jenis-jenis vaksin yang tertentu. Jadi saya rasa berdasarkan maklumat yang kita dapati dan juga maklumat yang diberikan oleh kementerian, mereka menyediakan program penggalak ini menggunakan heterologous vaksin. Jadi saya tidak pasti sama ada benar atau tidak yang mereka akan diberikan jenis vaksin yang sama. Saya tak pasti sama ada apabila mereka mendapat temu janji tadi, mereka akan diberikan vaksin yang sama dengan dua dos yang sebelumnya. Mengikut apa yang saya ketahui, mereka akan mendapat vaksin yang jenis heterologous, bermakna tidak akan sama dengan yang itu. Jadi saya rasa harus dirujuk kepada Kementerian Kesihatan apakah dimaklumkan jenis vaksin yang mereka terima. Apabila saya mendapat dos penggalak, apa yang saya dapat cuma tarikh temu janji saja dan tidak diberitahu apakah jenis vaksin itu. Tapi apabila kita pergi ke tempat vaksin tadi, mereka memaklumkan bahawa oleh kerana saya telah menerima dos yang vaksin yang berbeza, maka dia akan berikan vaksin daripada jenis yang lain untuk penggalak itu, untuk sebagai dos penggalak. Ini yang terbaik, tapi mungkin ada masalah-masalah lain segi bekalan dan sebagainya. Ini harus kita lihat dengan terperinci apakah ini dapat kita selesaikan. Tapi the best practice ataupun praktis yang terbaik adalah dos penggalak itu harus berbeza daripada dos pertama dan dos kedua bagi mencapai tahap keberkesanan yang tinggi. Okey, itu juga yang jadikan modal bagi kelompok yang anti vaksin ataupun mereka yang tidak mahu mendapatkan dos penggalak. Mereka mula melihat ataupun memberikan pandangan bahawa sekarang dikurangkan sela masa menunggu daripada 6 bulan kepada 3 bulan. Kita diminta untuk mendapatkan suntikan dos penggalak.
Mungkin tak lama lagi, 3 bulan lagi kita akan mendapat dos penggalak kedua, 3 bulan lagi dos penggalak ketiga. Jadi kita ni akan jadi tikul makmal. Jadi tikus makmal. Jadi bagaimana kita nak menolak fakta ataupun hujah-hujah daripada pihak yang tidak bertanggungjawab mengeluarkan fakta sebegini, Prof? Ya, sebenarnya pihak anti vaksin ini sama ada kita beri atau tidak beri dos penggalak, mereka memang menentang vaksinasi ini dan mencari berbagai-bagai alasan. Jadi saya rasa kalau nak mengatakan bahawa dos penggalak ini perlu diberi setiap 3 bulan itu tidak munasabah, kerana pihak yang menggubal polisi atau polisi kesihatan tidak melakukan tindakan-tindakan ini tanpa dipandu oleh maklumat dan juga dipandu oleh evidence. Jadi adalah tidak wajar, tidak benar benda ini akan berlaku. Kerana kalau kita lihat daripada pengalaman kita, ini merupakan satu daripada langkah sementara apabila apabila wabak ini akan menurun dan menjadi endemik. Jadi tempoh 3 tahun ketiga ini merupakan tempoh yang krusial. Jadi saya rasa janganlah kita ikut pandangan-pandangan daripada mereka yang anti-vax ini. Dahulu anti-vax ini juga ada berkaitan menentang sepenuhnya dengan menggunakan maklumat-maklumat yang palsu mengenai jenis vaksin yang digunakan dan sebagainya. Jadi kita harus rakyat harus jelas bahawa jangan terpengaruh dengan golongan-golongan anti vaksin ini, kerana mereka akan cuba sedaya upaya untuk mempengaruhi ahli masyarakat. Bukan di negara kita saja, malahan di Amerika Syarikat dan juga di beberapa buah negara-negara yang nampaknya maju seperti di Eropah dan juga di Australia sendiri, ada golongan yang anti vaksin ini yang memang melakukan beberapa tindakan yang sehingga boleh mengganggu keamanan dan sebagainya. Jadi saya rasa tidak betul tindakan yang dilakukan ini, dan kita harus sentiasa mempunyai fikiran yang terbuka dan menerima maklumat daripada mereka yang betul-betul faham. Banyak daripada anti vaksin ini mereka tidak mempunyai maklumat yang tepat, dan mereka sengaja mendapatkan maklumat ini daripada social media yang lain dan forwardkan kepada orang lain, sehingga kan menyebabkan masyarakat menjadi panik. Okey sekali, Prof. Adakah selama ini ataupun sebelum ini kita menganggap mereka yang sudah lengkap 2 dos itu sebagai sudah lengkap penerimaan dos vaksin COVID-19, tetapi dengan fenomena ataupun kebangkitan penularan Omicron dan mutasi baru ini, kerajaan menggesa kita mendapatkan dos penggalak. Adakah 3 dos itu sebenarnya melengkapkan kita punya dos vaksin COVID-19? Bukan lagi 2 dos. Ya, adalah sukar untuk kita menentukan apa yang berlaku, kerana kita selalunya mengharapkan atau mengikut evidence yang ada. Tetapi secara maklumat yang kita perolehi sekarang, saya yakin apabila kita melakukan dos yang ketiga ini, besar kemungkinan kita tidak lagi mungkin memerlukan dos yang keempat dan sebagainya. Saya pada pandangan saya mungkin kita akan sampai ke tahap endemik, dan besar kemungkinan mungkin penyakit COVID-19 ini akan menjadi seperti penyakit flu, influenza. Influenza ini kita ambil injection ataupun kita ambil vaksin ini setahun sekali berdasarkan kepada jenis-jenis varian daripada influenza yang ada. Itu besar kemungkinan akan berlaku, tapi tidaklah setiap 3 bulan atau setiap bulan seperti mana yang digembar-gemborkan. Sehingga apabila kita melakukan 2 dos dulu pun memang kita mempunyai mengambil jalan atau mengambil pandangan bahawa kita harus mengkaji situasi dari masa ke semasa. Kita tidak tahu akan berlakunya varian Omicron ini, dan ini cuma ditemui kemudian. Mungkin varian-varian yang akan datang lebih rendah dari segi tahap keparahannya, lebih rendah dari tahap infektivitinya, kita tidak tahu. Dan ini polisi ataupun yang berkaitan dengan penggunaan vaksin akan ditentukan apabila kita mendapat maklumat-maklumat yang lebih terperinci daripada masa ke semasa. Sebab itu, jujukan genom sentiasa dilakukan dari masa ke semasa untuk melihat perubahan dalam varian-varian yang akan kita ditemui untuk COVID-19 virus pada masa akan datang. Terima kasih, Prof. Menarik sekali pencerahan dan juga perkongsian ilmu yang diberikan berkaitan dengan mengapa kita perlu faham tentang dos penggalak, mengapa kita perlu tahan Omicron dengan dos penggalak, dan apa yang akan berlaku pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid bin Syed Junid, pakar kesihatan awam dan juga pakar ekonomi dan pembiayaan kesihatan yang kini berada di Kuwait. Dan itu sahaja agenda Awani pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.